Apakah yang berlaku kepada pelakon Mustafa Ma'aruf selepas kematian bapa beliau yang dipercayai diculik dan dibunuh? Bapa Mustafa Ma'aruf Zakaria merupakan orang Melayu pertama yang membuka band di negara kita, iaitu Band Kebangsaan Melayu pada 12 Mei 1947. Pejabatnya terletak di Clean Street, Kuala Lumpur, sekarang dinamakan Jalan Hang Lekio. Kejayaan Ma'aruf ini bagaimanapun mengundang ramai musuh. Rumahnya pernah diserang dan ditembak oleh 3 orang lelaki. Beliau selamat dalam serangan itu, tetapi 7 bulan kemudian iaitu pada 6 Disember 1947, mayatnya dijumpai tergantung di sebuah kebun getah di Batu 212, Jalan Bentong, Pahang, dipercayai dibunuh. Sehingga sekarang pembunuh Allahyarham Ma'aruf masih gagal dikesan. Kes ini tidak pernah ditutup hingga hari ini. Tapi tahukah anda kesan peristiwa itu kepada Mustafa? Kejadian itu berlaku ketika Mustafa berusia 12 tahun dan sedang menuntut di tingkatan 1 Kolej Melayu Kuala Kangsar, MCKK, iaitu sebuah sekolah elit untuk para pelajar cemerlang. Kematian ayahnya dalam keadaan yang tragik menyebabkan Mustafa amat tertekan. Beliau diburu perasaan marah, sedih dan kerinduan. Ini kerana Mustafa sangat rapat dengan arwah bapanya. Sebelum itu ibu dan ayahnya bercerai, ibu kandungnya lalu berkahwin lain. Bapanya juga berkahwin lain dan tinggal di sebuah banglo Jalan Klang Lama. Rasa kehilangan ini membuatkan Mustafa hilang minat untuk meneruskan pelajarannya di MCKK. Mustafa berpindah ke Sekolah Batu Road, Kuala Lumpur. Namun hanya bertahan setahun setengah saja kerana jiwanya berasa kosong akibat rindukan bapanya. Ini menyebabkan Mustafa berpindah tinggal dengan datuk dan neneknya di Kampung Ayu Ara, Mambao, Negeri Sembilan dan menyambung pelajaran di Sekolah King George ke-5, Seremban. Bagaimanapun, Mustafa tidak sempat menghabiskannya ke peringkat senior Cambridge. Bagi mengisi kekosongan jiwanya, Mustafa pergi ke Pekan Seremban menonton wayang. Selalunya di panggung Cathay dan SB, Shaw Brothers. Semua filem Melayu yang baru keluar akan ditonton. Kalau yang menepati seleranya, Mustafa menonton beberapa kali. Mungkin minat yang mendalam terhadap filem menyebabkan saya tidak lagi fokus kepada pelajaran. Saya kerap terkenangkan arwah ayah. Hidup di kampung pula tidak selesa seperti di Kuala Lumpur. Saya juga sering berasa sendirian. Emak kandung dan emak tiri sudah berkahwin lain. Saya tidak mahu ganggu mereka. Kasih sayang sudah tidak saya rasa lagi seperti ketika arwah ayah ada. Ada ketikanya saya berasa terbiar apabila berada bersama datuk dan nenek. Apatah lagi, tidak berapa lama kemudian datuk saya, Muhammad Ali, meninggal dunia. 8 bulan kemudian nenek saya pula pergi buat selama-lamanya, kata beliau. Sungguh pun begitu, Mustafa masih meneruskan minatnya menonton wayang, membeli majalah berkaitan dunia seni dan filem Melayu. Beliau sering berangan-angan menjadi anak wayang terkenal seperti P. Ramlee dan S. Romaino serta M. Amin. Ketika usianya 17 tahun, Mustafa memohon kerja sebagai askar dengan Regimen Askar Melayu dan telah diterima. Tetapi ditakdirkan, Mustafa demam ketika hari pemeriksaan kesihatan dijalankan. Hari itu Jumaat, Mustafa meminta kebenaran daripada seorang korporal untuk pulang selama 3 hari. Korporal itu berpesan supaya saya datang pada hari Isnin, kerana pihak KEM mahu mendapatkan tanda tangan pelatih untuk perjanjian menjadi tentera selama 12 tahun. Apabila balik ke kampung, saya sedar, saya tidak boleh menjadi tentera, ia tidak secocok dengan jiwa saya. Saya tidak kembali ke KEM, sebaliknya terus tinggal di kampung dan berfikir untuk mencari kerja lain. Suatu hari saya membuat keputusan untuk ke Singapura mencuba menjadi pelakon. Idola saya pada masa itu ialah P. Ramlee dan S. Romaino, cerita Mustafa lagi. Sebelum Mustafa ke Singapura, guru yang mengajarnya mengaji berpesan supaya mencari pelakon, Haji Mahadi setelah tiba di sana. Haji Mahadi adalah pelakon terkenal ketika itu dan bergiat di Malay Film Production, MFP. Guru mengaji itu ialah Haji Matno, adik kepada Haji Mahadi. Pada pertengahan 1952, Mustafa menaiki kereta api ke Singapura dengan membawa sebuah beg peti kecil dan wang poket RM100. Sampai di studio MFP Jalan Ampas,
beliau terus mencari saudaranya Haji Mahadi. Di dalam studio, Mustafa berasa seronok melihat kaki tangannya bekerja dan pelakon-pelakon terkenal lalu lalang di hadapannya. Pada masa itu Mustafa nampak Rosnani Jamil, Saleh Kamil dan Omar Rojek. Ini menyebabkan semangatnya hendak menjadi pelakon filem semakin membuak-buak. Apabila bertemu dengan Haji Mahadi, Mustafa segera menyatakan tujuannya ke situ. Bagaimanapun Haji Mahadi tidak menggalakkan Mustafa mengejar cita-cita menjadi pelakon di studio itu, kerana persaingan terlalu sengit. Lagipun pelakon yang mengikat kontrak dengan MFP sudah terlalu ramai. Haji Mahadi menasihati Mustafa supaya mencuba nasib di keris filem yang terletak di Jalan Tempinis. Haji Mahadi memperkenalkan Mustafa dengan kawannya iaitu pengarah, L. Krishnan. L. Krishnan kemudian membawa Mustafa berjumpa dengan pihak pengurusan studio. Datuk Mustafa Ma'aruf lahir pada 1 Januari 1935. Sepanjang hayatnya Allahyarham telah berlakon dalam lebih 40 buah filem, antaranya Hang Tuah, Pontianak, Bawang Putih Bawang Merah, Sri Mersing Sultan Mahmud Mangkat di Julang, Naga Tasik Cini, Matinya Seorang Patriot, dan Iman Alon. Namun tiada yang kekal di dunia ini. Pelakon legenda ini meninggal dunia pada 15 Disember 2014 kerana kesukaran bernafas. Jenazah beliau dikebumikan di sebelah pusara isterinya, Allahyarhamah Rosyatimah, di Tanah Perkuburan Islam Jalan Ampang, Kuala Lumpur. Nama sebenarnya, Datuk Mustafa Azahari bin Ma'aruf, lahir pada 1 Januari 1935, merupakan seorang pelakon Malaysia. Beliau pernah mendapat anugerah veteran dalam Festival Filem Malaysia ke-10. Tahukah anda, Mustafa Ma'aruf pernah memperisterikan pelakon jelita, Suraya Harun dan mereka dikurniakan seorang cahaya mata bernama Suslina. Namun perkahwinan itu hanya mampu bertahan selama 3 tahun sahaja, apabila mereka berpisah pada tahun 1965. Selepas itu beliau mendirikan rumah tangga bersama pelakon Rosyatimah pada tahun 1967 dan telah mendapat 4 orang anak. Pernah dengar kisah beliau selepas kematian isterinya, iaitu Rosyatimah beliau tidak pernah berkahwin lagi dan tidak membenarkan sesiapa pun mengubah susun atau perabot di rumahnya kerana beliau ingin memori bersama isterinya kekal di rumah tersebut. Allahu Akbar, betapa setia dan sayangnya beliau kepada isterinya, Rosyatimah. Terima kasih yang tidak terhingga atas segala sumbangan Allahyarham kepada dunia seni negara. Semoga roh Allahyarham Datuk Mustafa Ma'aruf dicucuri rahmat dan ditempatkan bersama para mukminin dan solehin yang dikasihinya. Amin.